Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton di luar sana. Saya Ros akan menemani anda di dalam segmen Bicara Wanita Awan Perak. Segmen kali ini akan disampaikan oleh Dr. Umi Kasum, menstabilkan emosi siri yang pertama. Jom kita saksikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian saya bertajuk menstabilkan emosi. Apa kandungan penyampaian saya? Kita lihat secara kasarnya sahaja. Saya akan bercakap tentang apakah itu emosi. Kalau kita tengok dalam gambar ini, beberapa jenis emosi yang ada sebagai kita sebagai manusia. Apakah dia jenis-jenisnya? Sebab ada emosi yang negatif, ada emosi yang positif, dan ada juga cara-cara bagaimana kita dapat menangani supaya emosi kita itu kekal stabil. Saya juga akan menyentuh tentang beberapa kemahiran yang dapat dan mampu kita laksanakan bagi menguasai kestabilan emosi kita masing-masing. Sebelum kita teruskan, sebenarnya kita selalu bertanya pada diri kita, apa sebenarnya yang kita mahu? Sudah tentunya kita mahu merasa gembira sentiasa, mempunyai atau memiliki emosi yang positif sekiranya boleh sentiasa dan sepanjang masa. Kalau kita tengok kat sini, saya letakkan emosi positif ada banyak. Ini sebahagian daripadanya, mungkin ada lagi. Contohnya gratitude. Gratitude adalah berasa bersyukur dengan segala nikmat yang telah kita kecapi. Serenity. Serenity ialah kedamaian dalam hati yang menyebabkan kita rasa seronok dan tenang melakukan apa jua perkara yang kita mahu. Kita berminat atau interest untuk melaksanakan setiap kerja yang kita laksanakan. Dan sudah tentunya harapan sentiasa ada, walaupun keadaan tidak begitu menentu, kita masih menaruh harapan. Kita juga rasa bangga dengan kerja-kerja yang telah kita laksanakan, kerja-kerja kebaikan dan kebajikan. Dan kadang-kala kita rasa terhibur apabila melihat kerja-kerja kebaikan kita itu menjadikan atau mewujudkan kebahagiaan ke dalam orang yang kita bantu, contohnya ya. Kita juga mahu sentiasa terinspirasi apabila kita melihat kawan-kawan atau sahabat-sahabat kita yang melaksanakan kebaikan, kita juga ingin melaksanakan perkara yang sama. Tidak terketinggalan juga kita terasa kagum dengan segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa kasih sayang di antara satu sama lain ya. Dan sudah tentunya ini menjadi bekalan ataupun dia panggil fuel untuk melaksanakan lagi kerja-kerja kebaikan dengan rasa gembira, bertenaga, termotivasi, terinspirasi dan bersemangat untuk apa? Supaya terus dapat beramal dalam kehidupan kita seharian. First things first, kita lihat dulu. Kadang-kadang kita tak berapa faham tentang apa dia emosi kita sebagai manusia. Sebenarnya apabila kita lihat semula, ada beberapa emosi yang kita sebagai manusia tidak terpaksa melaluinya. Contoh kat sini ya. Gembira, keliru, sedih, teruja, marah, terperanjat. Jadi ada di dalam ini emosi yang positif, ada juga emosi yang negatif. Walau apapun emosi kita sebagai manusia, kita tidak boleh usah kita menidakkan perasaan atau jiwa kita atau emosi kita pada ketika itu, sebab ada risiko dan impaknya. Emosi negatif perlu, contohnya kita seharusnya takut supaya kita berhati-hati dengan bahaya.
Contohnya kita melihat mungkin ada api sedang marak. Jika kita tidak takut, kita akan jalan terus masuk ke dalam api itu. Dan tentu kita tidak mahu perkara yang buruk berlaku kepada kita. Contohnya lagi ialah sedih. Apabila sesuatu atau seseorang itu yang selama hari ini kita take for granted, contohnya kita tidak sedar, tetapi setelah dia tidak ada lagi di depan mata, barulah kita sedar atau mengetahui betapa kita menghargai kehadirannya di depan mata kita. Perasaan jijik atau emosi yang tak suka pada ini, sebab apa kita perlu pada ini? Supaya kita boleh mengekalkan kebersihan, contohnya rumah, laman, kebersihan diri, ya. Dan marah perlu ada juga, sebab takkanlah kalau kita nak biarkan rumah kita dimasuki perompak atau pencuri, kita boleh sengih senyum je. Jadi perlu ada perasaan marah supaya kita bertindak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi pada sesi ini, sesi susulan daripada yang dahulu. Dahulu kita telah pun melihat emosi kita terdiri mungkin dalam positif atau negatif. Tapi kali ini kita akan lihat bagaimana kita dapat menguasai kemahiran dalam memastikan emosi kita itu sentiasa berada dalam keadaan stabil walau dalam apa jua situasi kita berada. Apakah sebenarnya coping skills ni ataupun coping mechanisms? Sebenarnya ia adalah tindak balas atau reaksi tubuh badan kita secara tabi'i apabila kita sebagai manusia menghadapi situasi yang mungkin tidak pernah kita jangka, yang tidak pernah kita lalui, yang amat mencabar. Itu secara natural lah badan kita bereaksi demikian. Benda ini muncul dalam berbagai bentuk dan rupa. Sekiranya kita faham betul-betul perkara ini, maka kita mungkin dapat menguasainya dengan lebih baik dan akhirnya kita akan sejahtera dalam jiwa kita dan juga orang-orang di sekeliling kita. Ada beberapa perkara yang kita perlu faham mengapa kita perlu menguasai kemahiran ini. Contoh yang saya boleh bagi ialah 3. Yang pertama, perhubungan kita dengan manusia sekeliling kita dalam rumah, ahli keluarga dan kawan-kawan atau colleagues di pejabat tempat kerja. Sekiranya contohnya kita tidak dapat mengawasi emosi kita dengan baik, kita mungkin macam marah-marah, orang Kedah kata bebal, marah-marah. Jadi menyebabkan orang yang berurusan dengan kita terasa hati. Sedangkan sebenarnya kita bukan marah pada dia dan dia tak faham. Dia ingat marah dia. Sebenarnya kita sendiri tu tak dapat mengawal isu ataupun suasana yang kita sedang hadapi. Ya, jadi tak harmoni jadinya. Tidak menyenangkan hati. Yang kedua, contoh yang saya boleh beri ialah dari segi kita mutu kerja yang kita hasilkan mungkin tidak begitu memuaskan. Dari segi masa yang ditetapkan tak dapat disiapkan, cara kerja kita tak begitu baik, ya. Yang ketiga ialah kemungkinan besar apabila kita dalam keadaan emosi tak menentu tu, kita perlu membuat keputusan, tapi kita telah membuat keputusan yang tidak tepat, yang pelik-pelik, yang sebenarnya merugikan. Contohnya, ya. Jadi saya nak kongsikan di sini bagaimana kesihatan jiwa ataupun bukan kesihatan jiwa, kesihatan sebagai manusia itu telah ditunjukkan ataupun dicadangkan oleh WHO, World Health Organization. Ada 8 dimensi kesejahteraan ataupun kesihatan diri, ya. Iaitu kalau kita perhatikan ia adalah seperti kek, ya. Sebiji kek macam ni. Dan setiap potong tu ada faktor atau unsur-unsurnya. Emosi, persekitaran, daya intelek, fizikal, occupational tempat kerja, sihat ke tidak, spiritual, dalaman kita, social skills ataupun social dealings kita dengan orang lain. Financial ini adalah satu dimensi yang baru saja dimasukkan beberapa tahun yang lalu, sebelum ini tidak diambil kira. Walau apapun, kita perlu perhatikan dan di sini emosi adalah hanya satu potongan dari yang besar ni. Namun kita tidak
tidak ia berkait dengan berhubung kait dengan persekitaran, dengan intelek, daya intelek, dengan fizikal, dengan tempat kerja, spiritual dan social dealings, financial juga. Semua memainkan peranan untuk menjadikan kita seorang yang sihat diri. Perlu diingatkan, kesihatan ni bukan maksudnya kita ni dari muda tidak ada penyakit, tiba-tiba waktu tua ada penyakit. Jadi kita dikira tak sihat, bukan. Maksudnya wellness ialah kita mengambil langkah-langkah tertentu. Contohnya apabila kita mendapat satu penyakit, kita mendapat rawatan dan mengikut nasihat doktor. Itu yang penting, ya. Apakah perkara yang menjadi punca kepada emosi kita terganggu? Banyak sebenarnya. Setengah perkara ni memang saya pun terganggu. Contohnya bimbang, takut dijangkiti. Saya warga emas, memang takutlah. Nak keluar takut, bimbang. Tapi bila terpaksa juga perlulah jaga SOP, iaitu menjarakkan distance kita dengan orang lain, memakai topeng dan langkah-langkah yang sepatutnya lah. Kerja dari rumah. Kalau selama hari ni buat kerja di pejabat tetapi terpaksa bekerja dari rumah, mungkin ada orang yang tak biasa, ataupun mungkin sekarang ni dah biasalah, setahun lebih dah kan, nak dekat setahun lah. Ataupun mungkin terpaksa juga keluar rumah, keluar kerja. Macam mana berkait dengan ini? Jika ada anak-anak kecil, siapa yang nak uruskan? Kalau katakan tempat-tempat menguruskan anak-anak, tadika dan sebagainya tidak dibuka seperti biasa, stres dengan ahli keluarga, dengan serumah atau rakan serumah untuk budak-budak muda. Memang kalau sentiasa duduk di rumah, kadang-kadang kita tak dapat tidak, kadang berlaku juga pergeseran. Mudah-mudahan tidaklah berlaku. Kadar penceraian di China yang saya dapat tahu, yang saya baca, memang meningkat waktu PKP. Penjaga pesakit kronik ni memang sebab ia memerlukan kesabaran yang amat tinggi. Sebab ujian ni memang hanya orang yang tahu dia mengetahui. Saya pernah menjaga ibu saya tahu. Tapi jika kita mengambil sikap yang itu adalah peluang, malah ialah lubuk tempat kita meraih pahala, hati kita akan terhibur, maka kita akan cuba melaksanakannya sangat sebaik mungkin. Sakit kronik, fizikal. Secara fizikal kita sakit. Dah lah mungkin tekanan, macam-macam tekanan, lagilah sakit disebabkan emosi terganggu. Jika dulu waktu sebelum PKP ada pilihan option untuk kerja secara anjal, tetapi apabila sekarang ni bawah PKP ni ada yang terpaksa online daripada pagi sampai ke malam. Orang Perak kata semedang je. Kesian kan. Anak-anak pun membuat kerja berhadapan dengan guru-guru melalui online. Bila malam ibu ayah masih online. Macam mana tu? Hilang pendapatan bagi mereka yang bekerja seharian. Dia bekerja sehari boleh dapat gaji. Tak kerja tak dapatlah gaji. Memang akan terganggu lah emosi mereka ini. Yang akhir ni saya pun memang terganggu. Terutama akhir-akhir ni ya. Jadi kadang-kadang saya just switch off saja. Tak nak dengar, tak nak baca. Tak tahulah tuan-tuan dan puan-puan bagaimana. COVID-19 lockdown ni, kita tanya diri kita, kat mana kita? Ditunjukkan oleh Anne Marie Collins. Dr. Anne Marie Collins ni President of the Australian Association of Psychologists. Beliau menunjukkan ada 5 peringkat yang dilalui oleh seseorang apabila berlakunya sesuatu yang tidak diduga, yang lain daripada lain, yang tidak normal. Peringkat pertama ialah tak percaya. Betul ke ni? Biar benar. Macam tu. Peringkat kedua ialah api kemarahan. Marahlah. Tambah macam kita tengok kes tak turun pun makin naik. Kenapa? Orang tak menjaga SOP ke? Degil ke? Tak nak dengar cakap ke? Stage ketiga ialah apabila kita merasa kesedihan. Kesedihan apabila contohnya dalam masa yang berlaku nak dekat setahun ni, sahabat atau saudara mara kita yang mungkin telah dijangkiti dan ada juga yang telah dijemput pergi. Memang sedih ya. Peringkat keempat, apabila kita sampai tahap yang kita menerima segala perkara ini dan kita redha, kita sabar dan kita mendoakan supaya keadaan menjadi lebih baik dan masuk dalam hati kita perasaan yang dalam peringkat kelima, iaitu
perasaan optimis, sentiasa mengharap, sentiasa dalam hati kita berasa bahawa Allah Maha mengetahui, Dia yang menjadikan segala sesuatu, maka adalah hikmahnya di situ ya. Jadi tanya diri kita, tuan-tuan dan puan-puan, tanyalah diri, di manakah diri anda? Ini dapat membantu sekurang-kurangnya. Dalam yang akhir sekali slide saya ni, saya nak tunjuk dari segi, kalau dulu kita tengok emosi positif dan negatif, kemahiran ni juga ada yang boleh jatuh. Coping mechanism ni ada yang positif, ada yang negatif. Dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya ada 7. Lencongan atau distraction. Interpersonal, iaitu cara kita berhubung dengan orang lain. Kognitif, minda. Tension releases ni, cara-cara kita nak release tension tu ada yang positif, ada yang negatif. Secara fizikal macam mana nak jadikan emosi kita ni positif dan negatif. Intrapersonal yang berkaitan dengan jiwa, dalam jiwa kita sendiri, bagaimana kita nak menentukan supaya kita dalam jiwa kita ni ada sentiasa pengharapan positif. Berpada-pada juga adalah satu perkara yang kita boleh perincikan lebih lanjut lagi ya. Jadi saya harap sangat pada sesi yang akan datang kita dapat lihat secara perinci ya, kita kupas satu persatu semua perkara faktor tadi, bagaimana kita boleh mengawal ia terletak dalam yang positif dan bukannya dalam negatif. Mudah-mudahan sekiranya sudi bersama saya lagi. Terima kasih untuk kali ini. Yang mana yang baik itu dari Allah SWT. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai sudah perkongsian bersama Dr. Umi Kalsum. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe ke channel kami. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.